Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua yang sentiasa menantikan Hello Doktor di TV3. Saban minggu kita akan bawakan topik yang berbeza, yang menarik, yang memberikan manfaat kepada anda semua insya-Allah. Jadi hari ini juga kita akan bawakan topik yang cukup penting, menyantuni murid berkeperluan khas. Kadang-kadang kita kena faham bagaimana peranan kita sebagai masyarakat untuk memberi peluang kepada mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang telah pun dimodifikasikan oleh pihak kerajaan untuk mengelakkan daripada ada batasan daripada mereka melakukan. Bagaimana peranan kita pula untuk memahami. Begitu juga mungkin ibu bapa di luar sana yang mempunyai pengalaman untuk membesarkan anak-anak istimewa ini, pastinya pelbagai pendapat anda, pandangan anda dan cabaran anda. Kalau kita kata ibu bapa ni adalah insan yang murni kerana membesarkan anak-anak, apatah lagi ibu bapa yang membesarkan anak-anak istimewa. Itu yang memberikan cukup prihatinnya mereka kepada anak-anak. Jadi hari ini kita akan menyentuh sedikit tentang menyantuni murid keperluan khas, berkeperluan khas. Bagaimana kategori-kategori kurang upaya itu sebenarnya menjadikan mereka ini adalah istimewa dari sudut yang tertentu. Kalau kita recall kembali, sebenarnya banyak kejayaan yang dicipta berdasarkan bakat-bakat mereka ni. Kalau kita orang normal pun kadang-kadang tak boleh nak melakukan seperti mana mereka. Jadi kita akan kongsikan lebih lanjut lagi, akan membawakan panel-panel jemputan kita yang secara maya dan juga secara fizikal untuk berkongsi pada hari ini tentang menyantuni murid berkeperluan khas. Kepada anda semua yang mungkin belum lagi mengikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3, sekarang ini adalah masanya. Cepat-cepat ikuti kami kerana pelbagai topik yang akan kita bawakan dari minggu ke minggu kita akan muat naik di sana dan kita akan mintakan pandangan anda untuk kongsikan. InsyaAllah kita akan bacakan, kita akan kongsikan, kita akan huraikan di siaran Hello Doktor secara langsung. Okey? Jadi kepada anda juga kalau mungkin di Instagram pula, poster TV3 Malaysia, poster Hello Doktor, di situ juga anda boleh turutkan komen dan sebarang pandangan. 0377261603. Simpan nombor ini kalau nanti ada sempat kita bukakan talian kepada anda semua untuk anda hubungi, bertanya, berkongsi pandangan dan sebagainya. Okey, untuk mulakan perkongsian kita pada hari ini, kita nak anda saksikan terlebih dahulu satu perkongsian yang telah pun disediakan berkaitan dengan sejarah pendidikan khas di Malaysia. Ayuh kita saksikan. Pendidikan khas ialah pendidikan bagi murid berkeperluan khas atau MBK yang disediakan oleh kerajaan. Terdapat 6 kategori MBK iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran dan kurang upaya pelbagai. Mengikut sejarah, sekolah pendidikan khas di Malaysia telah bermula sejak tahun 1920-an lagi. Ia dibuka oleh sekumpulan sukarelawan yang bertanggungjawab membuka sekolah-sekolah untuk murid yang mempunyai masalah kurang upaya penglihatan dan pendengaran. Di Malaysia, pendidikan khas secara formal bermula pada tahun 1948 dengan tertubuhnya Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bahru khusus untuk kanak-kanak pekak. Pada tahun 1962, sebuah program pendidikan khas integrasi PPKI bagi pendidikan kanak-kanak kurang upaya penglihatan di sekolah rendah dan menengah arus perdana yang terpilih mula diperkenalkan. Setahun kemudian, pembukaan kelas-kelas pendidikan khas rancangan pencantuman kurang upaya pendengaran mula dilaksanakan. Pada tahun 1988 pula, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan kelas perintis MBK peringkat rendah yang bermasalah pembelajaran. Itu dia sedikit pengenalan mengenai murid berkeperluan khas ataupun MBK. Mereka ini pastinya ada peringkat, ada tahap yang tertentu yang kita ingin menyantuni, ingin mengetahui apakah mungkin peranan kita boleh membantu mereka untuk memudahkan urusan. Yang paling penting sekali, saya pernah terbaca satu artikel, mereka inginkan anak-anak istimewa ini sekurang-kurangnya boleh berdisiplin dan boleh melakukan kerjanya sendiri pada satu ketika nanti, pada saat masa yang mungkin ibu bapa terpaksa meninggalkan mereka. Okey, kita nak tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mengetahui, nak memperhalusi topik kita pada hari ini, menyantuni MBK ataupun murid berkeperluan khas. Siapa lagi kalau bukan orang yang ataupun individu yang paling sesuai berkongsi dengan kita tentang tahap pendidikan, tentang apakah yang mungkin inisiatif yang dilakukan untuk membantu anak-anak ini. Terus saja saya perkenalkan yang berusaha, Puan Hajah Salmah binti Jopri, pengarah bahagian pendidikan khas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Ya, terima kasih kembali bersama dengan kami di Hello Doktor hari Ahad
pula tu. Mencuri masa Puan sedikit ya. Tak apa. Okey Puan, kita mungkin boleh mulakan dengan bagi mereka yang tidak tahu kategori dan bagi mereka yang tidak tahu apakah sebenarnya apabila seseorang itu dikategorikan sebagai murid berkeperluan khas. Mungkin boleh kongsikan. Okey, untuk makluman ni kalau di Malaysia kita memang terikatnya di bawah Peraturan Pendidikan khas 2013 bagaimana tadi yang dah telah ditunjukkan juga bahawa kita telah mengkategorikan murid kita ni kepada 6 kategori. Okey. 6 kategori iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya pertuturan, kurang upaya masalah fizikal, and then kurang upaya dan masalah pembelajaran serta kurang upaya pelbagai lah. Dan kemudian dalam menyantuni mereka ini di pendidikan di Kementerian Pendidikan kita juga kita memfokuskan kepada 5 perkara iaitu yang pertama kita memfokuskan kepada pengesanan awal atau intervensi dan juga sokongan yang kita boleh beri. Okey, kalau kita tengok dari yang pertama ini, apabila kita nyatakan pengesanan ni boleh berlaku seawal masa dia lahir. Kadang-kadang bila dia lahir, ibu bapa melihat the irregularity dia boleh membawa kepada pengamal-pengamal perubatan dan ada masa juga tak perasan perkara ini sehingga mereka mula bersekolah. Apabila mereka mula bersekolah, guru-guru ni adalah yang mahir dalam kelas kan. Jadi mereka boleh melihat anak-anak yang agak berbeza daripada yang lain. Jadi mereka boleh menggunakan kita ada beberapa instrumen yang kita boleh gunakan untuk melihat sama ada betul atau tidak jangkaan guru itu. Contohnya kita ada instrumen SSP, kita ada instrumen ISD untuk disleksia dan kita juga ada satu instrumen untuk mengenapasi murid-murid yang seperti bermasalah pembelajaran. Jadi apabila guru-guru ni telah melihat telah dia buat dia punya penilaian dan apabila dilihat ada inclination towards itu, maka guru-guru ini akan memanggil ibu bapa tersebut. Akan memanggil ibu bapa tersebut untuk berbincang dan sebab hanya ibu bapa sahaja yang boleh membawa anak-anak ini untuk mendapat pandangan dan perakuan daripada pakar perubatan. Betul. Jadi jadi apabila katalah ibu bapa ini bersetuju dan disahkan mereka ini mempunyai serta ketidakupayaan itu, maka mereka akan doktor akan bagi satu pandangan akan cadangan dan ibu bapa ini boleh bawa kepada Jabatan Pendidikan Negeri atau PPD untuk penempatan untuk ditempatkan di mana dan tapi masih lagi dia balik kepada kesediaan ibu bapa. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok pada masa ini ibu bapa memang sangat terbuka. Dan dia menerima sebabnya kerana apa? Kita juga di Kementerian Pendidikan ada keluasan daripada segi kurikulum. Sebab kalau kita tengok di arus perdana kita cuma ada kurikulum kebangsaan kan kita ada kan. Tetapi murid-murid berkeperluan khas ini dia ada 4 option untuk pendidikan dia, kurikulum dia. Dia boleh guna kalau murid yang boleh mengikuti kurikulum kebangsaan, mereka guna kurikulum kebangsaan. Jadi contoh macam besok ada yang ambil SPM dan sebagainya. Sekiranya mereka tak boleh ikut kurikulum kebangsaan itu secara menyeluruh, mereka boleh menggunakan kurikulum kebangsaan yang diubah suai. Dan pada masa yang sama, kalau tak boleh juga, kita ada bina satu kurikulum khusus untuk murid-murid berkeperluan di sini di mana KSSMPK. Dan sekiranya mereka ni tak boleh ikut juga dan ada ataupun mereka ada kemahiran yang lain, maka kita juga ada satu kurikulum kemahiran yang boleh diguna pakai daripada kita guna ambil daripada KSM lah, Kementerian Sumber Manusia, daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi nampak tak option untuk pendidikan mereka ada 4 jenis kurikulum yang berlakukan. Jadi sebab kita yakin bahawa satu jenis kurikulum tak boleh fit untuk semua. Betul, mereka ada tahap yang tertentu. Jadi nampak tak? Jadi itu sebabnya kita akan terangkan kepada ibu bapa. Sebab katalah dia memang tak boleh nak ikut kepada kurikulum kebangsaan. Kalau kita letak dia di sana, kita akan ketinggalan dan sebagainya. Mereka juga akan rasa ianya sangat jauh dengan tahap mereka. Jadi mereka juga tidak akan rasa tidak gembira dan mungkin akan timbul dari segi perlakuan dan sebagainya. Baik, Puan Hajah, bila melihat kepada inisiatif yang dilakukan pelbagai sebenarnya untuk menyantuni mereka ini, apakah bantuan yang disediakan dan juga kemudahan yang disediakan
teristimewa untuk mereka ini supaya mereka ini dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang seperti mana selalunya dilakukan di sekolah tanpa batasan? Okay, kalau kita cerita aktiviti bantuan sokongan kita boleh bagi sokongan dari material and non material kan, kita kena tengok contoh murid-murid berkeperluan ini apabila telah disahkan oleh pakar perubatan atau pengamal perubatan kita panggil, and then mereka, tapi yang ni mereka perlu mendapatkan, mereka akan dapatkan satu kad OKU daripada Jabatan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi apabila mereka ada kad ini, mereka layak untuk menerima allowance sebanyak RM150 sebulan. Allowance ini juga boleh digunakan untuk membantu murid-murid ini dalam memberi peralatan mereka dan sebagainya. Sebab kita tengok dia punya spending tu agak tinggi lah kalau berbanding dengan alatan-alatan yang membantu dan sebagainya. Dan kemudian pada masa yang sama, dari segi yuran asrama, mereka tinggal, ada yang ramai tinggal di asrama. Baik. Jadi mereka ni tidak perlu bayar yuran asrama. Jadi percuma saja. Dan pada masa yang sama juga, contoh dari segi pembelajaran, mereka kalau murid-murid yang arus perdana, kita tengok 17 tahun dia boleh kena ambil SPM dan sebagainya. Mereka ini diberi tambahan 2 tahun dari segi pendidikan. Sama ada boleh gunakan 1 tahun di sekolah rendah atau 1 tahun di sekolah menengah atau 2 tahun di sekolah menengah rendah, tapi tak bolehlah tambah di sekolah menengah. Ataupun kalau tak guna sekolah rendah, mereka boleh guna 2 tahun itu di sekolah menengah. Dan pada masa yang sama, kalau mereka belajar di sekolah menengah pendidikan khas vocational, mereka akan dapat tambah 1 tahun lagi. Sebab kalau kita tengok dari segi kalau daripada untuk dapatkan sijil kemahiran Malaysia, kita kata okey, kalau untuk sebab yang ini SKM ni, SKM 1, 2, 3, semua orang tahu. Jadi kadang-kadang kalau murid arus perdana mungkin dia perlu masa 2 tahun je. Tapi untuk murid berkeperluan sini, mungkin dia perlu lebih tambah masa, jadi mungkin tambah masa. Baik. Dan pada masa yang sama juga, kita ada pusat perkhidmatan pendidikan khas. Okey. Kita nak tahu banyak lagi sebenarnya, bukan sahaja tentang kelebihan tetapi bagaimana cara yang terbaik untuk kita sebagai masyarakat juga menyantuni mereka. Kita nak rehat sekejap, Puan Hajah. Okey. Kembali selepas ini, masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Jangan ke mana-mana. Kembali dalam Doktor, dan pastinya anda harus setia bersama dengan kami kerana hari ini kita akan bawakan topik tentang menyantuni murid berkeperluan khas. Tadi kita dah sedikitlah pengenalan bagaimana sejarahnya dan bagaimana pendekatan yang terbaik. Kali ini pula kita nak sentuh sedikit tentang sistem dan juga bentuk pendekatan ilmu yang diberikan kepada murid berkeperluan khas ini. Masih lagi bersama dengan Puan Hajah Salmah binti Jopri, merupakan pengarah bahagian pendidikan khas. Puan Hajah, kali ini pula mungkin boleh sedikitlah kita kongsikan. Kita tahu mereka ni mempunyai tahap yang berbeza dalam bidang pendidikan. Kadang-kala untuk menyantuni setiap tahap itu adalah memerlukan cara tertentu, pendekatan tertentu. Apakah yang dijadikan sistem pendekatan untuk memberikan pendidikan kepada MBK ni? Okey, kalau kita tengok sebagaimana saya nyatakan tadi, kita ada 4 jenis kurikulum yang boleh diikuti. Even dalam contoh dalam kurikulum KSSMPK itu untuk pendidikan khas itu atau KSSRPK itu, dia dibina khusus untuk murid-murid yang memerlukan sama ada sokongan secara penuh, sokongan maksimum, sokongan sederhana atau memerlukan sedikit saja sokongan. Jadi pemilihan dari segi aktiviti-aktiviti itu memang berdasarkan kepada keupayaan mereka itu. Sebab kalau kita tengok orang akan tanya, ada tahun 1 ke, tahun 2 ke, tahun 3? Tidak. Mereka bukan mengikut biologi punya tapi mengikut kognitif mereka punya keupayaan. Keupayaan mereka. Jadi guru-guru ni memang, sebab guru-guru adalah pakar pendidikan dalam kelas kan. Jadi mereka memang ada cara dan sebagainya. Dan contoh satu lagi kalau kita lihat untuk meletakkan murid-murid ini, sebagaimana kita tahu, dia ada sekolah pendidikan khas yang mana kita ada 28 pendidikan. Sekolah pendidikan, sekolah rendah, ada 6 sekolah menengah. Dan kita juga ada program pendidikan khas integrasi yang mana program pendidikan khas integrasi ini adalah sekolah, kelas-kelas itu ada dalam khusus untuk murid-murid berkeperluan khas, tetapi dianya di dalam sekolah arus perdana. Dan juga murid yang boleh ikut ni mainstream punya subjek. Jadi mereka akan duduk bersama-sama murid arus perdana dan mengikut pembelajaran secara keseluruhan kurikulum arus perdana. Tetapi untuk program pendidikan khas inklusif ini dia ada syarat dia jugalah. Maksudnya tak boleh lebih daripada 5 orang dalam satu kelas. Tapi kelas tu mungkin ramai budak arus perdana, dia orang tak boleh lebih 5 sebab nanti susahlah juga guru untuk mengawal sendiri mereka.
dan sebagainya. Adakah penilaian ini juga dia akan mengambil kira persetujuan ibu bapa? Okey. Untuk tujuan penempatan ini, bila dia dah tahu, jadi mereka akan kita kata mereka akan menjalani satu proses penilaian yang 3 bulan itu. Jadi selalu orang akan kata kenapa 3 bulan ni dan sebagainya. Sebab dia melihat katalah murid itu dah masuk dalam satu, katalah bila dia dah didiagnose dan kemudian dia duduk, katalah dia duduk di kelas, kita contoh di kelas program pendidikan khas integrasi. Jadi dalam tempoh 3 bulan itu kita akan lihat. Kita akan lihat, guru akan lihat dia ada cara dia ada borang dia dan sebagainya, dan ada jawatan kuasa penilaian. Dalam tempoh 3 bulan itu, guru dan jawatan kuasa ini perlu bersidang untuk melihat betul tak murid ini boleh untuk dimasukkan ke program inklusif, program pendidikan inklusif. Sekiranya didapati bahawa murid ini memang boleh mengikuti kelas arus perdana, maka diletakkan di kelas arus perdana itu. Dan sekiranya murid yang ada di kelas arus perdana, guru mendapati kadang-kadang mereka susah nak ikut dan sebagainya, penilaian 3 bulan itu juga diperlukan untuk memastikan sama ada sesuai tak ada terus duduk di kelas arus perdana. Tetapi kalau tak sesuai, mungkin dia dicadangkan untuk duduk di PPKI. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita tahu bahawa akhirnya memang keputusan daripada ibu bapa. Cuma di sini saya ingin menyerangkan kepada ibu bapa di luar sana, demi masa depan anak-anak, dia perlu melihat kepentingan pendidikan itu kepada murid-murid berkeperluan khas. Sebab Kementerian Pendidikan ni telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan murid-murid ini belajar mengikut keupayaan tahap mereka. Supaya mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Jadi kalau misalnya di PPKI, mungkin dia boleh belajar dari segi kemahiran dan sebagainya. Sebab kadang-kadang di arus perdana dia academic base dan sebagainya. Murid-murid berkeperluan khas ini dari segi kreativiti dia very good. Betul. Bila kita melihat kejayaan mereka ni, bakat mereka kadang-kala tidak dapat nak diraih oleh mereka yang normal juga kadang-kadang. Bila melihat kepada perkembangan ataupun yang ditunjukkan, bakat yang ditunjukkan oleh murid-murid ini, apakah tindakan guru-guru mungkin memberikan kelebihan kepada mereka untuk melakukan aktiviti? Ya, sebab kita memang ada satu program tersusun ni memang kalau contoh dari segi sekolah kurikulum sekolah menengah pendidikan khas, kita panggil KSSMPK tu, saya panggil. Jadi dia memang ada silibus yang tertentu untuk budak-budak ni ikut. Dia bukan kata orang tu IT, tidak. Tapi guru akan mengubah suai. Mengubah suai daripada kurikulum yang ada itu mengikut keupayaan murid-murid ini. Kalau kita ingat dulu masa kita sekolah zaman dulu pun, bila tak ada kelas itu pun, dalam kelas, contoh dalam kelas, bila ada dalam satu kelas yang sama, katalah kelas sekolah kat lama, dia tak ada kelas ABC. Jadi semua bulat dikeluhumkan dalam satu kelas. Maka sewaktu pengajaran akan dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan mengikut tahap keupayaan mereka. So sama juga yang ini. Jadi walaupun mereka tidak berada pada tahap yang sama, bila pembelajaran dalam satu kelas itu dapat dibahagikan mengikut keupayaan. Okey, menarik. Sistem yang dikongsikan itu sedikit sebanyak jelaslah bagaimana ibu bapa perlu tahu pembelajaran di sekolah. Baik, Puan Hajar, kita nak bersama dengan salah seorang ibu bapa yang telah pun membesarkan anak istimewa ini juga. Banyak sumbangannya sebenarnya untuk anak-anak istimewa sehingga menyediakan sekolah dan sebagainya. Terus saja kita bersama dengan Dr. Ahmad Idham, selebriti dan juga bukan siapa lagi tak kenal, pengarah dan sebagainya, penerbit. Terima kasih Dr. Ahmad Idham bersama dengan kami. Hai, Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus. Good evening everyone. Apa dia bang? Good evening everyone. Good evening everyone. Yeah, good evening to you too. Okey, itu dia. Dr. Ahmad Idham. Puan Salma, jumpa lagi kita. Alhamdulillah, masih ingat saya lagi ya. Sebelum ini pastinya dah. Puan Salma pernah datang sekolah saya kan? Ya, saya memang sangat tertarik dengan, saya pernah ke sekolah Dr. Ahmad Idham. Pada masa tu dia tak doktor lagi, tapi saya kena advance doktor lah sekarang. Dr. Ahmad Idham memang menarik sekolah dia. Itulah menariknya. Ini dipertemukan kembali dalam Hello Doktor. Dr. Ahmad Idham mungkin boleh kongsikan, sekarang ini cabarannya adalah pastinya pembelajaran yang dilakukan dari rumah kan. Semuanya terkesan, apatah lagi mereka yang harus melaluinya dalam fasa yang sedikit mencabar. Tapi bagaimana dikongsikan, Idham sendiri mengendalikan, doktor sendiri mengendalikan penyusunan pembelajaran, Ahmad Firdaus, adakah mungkin sedikit sebanyak yang boleh dikongsikan bersama dengan kami? Silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya on kita punya side, memang sekolah ni isteri saya lah yang menguruskan pandemik untuk sekolah EF, School for Special Education ni. Jadi sebenarnya apa yang mula-mula memang kita struggling, since last year kita struggling pasal kita tengah cari modul terbaik apabila kita kata belajar daripada rumah. Tapi alhamdulillah
alhamdulillah apabila kita ada wide engagement dengan some of the parents, especially bila kita melihat daripada sudut pembelajaran akademik tu not so difficult untuk kita construct, pasal kita boleh lagi construct, tapi pembelajaran daripada sudut vocational, how kita nak buat vocational in term of VC kan. So jadi apa yang kita telah buatkan tambah baiklah, kita buat one-to-one class juga, yang mana kita ada engagement dengan parents boleh datang ke sekolah, where kita buat macam kita confinekan diorang, tidak bercampur dengan orang lain, get the student and the teachers saja di dalam bilik, dan juga kita get all our teachers juga to do all the swab test, make sure they are okay to run. Because nak tak nak memang kita kena be a bit kreatif lah di dalam kita menguruskan anak istimewa ni, especially dalam keadaan pandemik untuk VC macam ni. Apa reaksi bila melihat kepada keadaan ini? Ada pendekatan yang berbeza dilakukan, dan juga anak-anak, bagaimana keadaan mereka? Komen daripada Dr. Ahmad Idham sendiri melihat kepada perkembangan mereka. Personally, saya cakap diorang struggling lah. Memang struggling anak-anak ni. Saya tak boleh tipu dalam keadaan sini. Memang diorang struggling kerana mereka hendak berada di lokasi. Diorang how much time diorang boleh spend dekat komputer kan. Betul. Tetapi itulah dia pernah juga satu ketika dulu me and my wife kita ada mohonlah kalau boleh untuk sekolah pendidikan khas ni, kalau boleh treatment dia atau SOP dia harus juga kita lihat supaya ada sedikit kelonggaran untuk treat as like a medical system, di mana mereka boleh pergi ke sekolah untuk get their therapy. Kalau akademik tu kita boleh faham, tapi terapi tu if we can treat as a medical punya under system, so that mereka boleh datang ke sekolah untuk get their therapy, especially the speech therapy, dia punya occupational therapies. Itu yang kita struggling sikit kat situlah. Saya ingin quote sedikitlah kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Ahmad Idham sendiri. Kalau if only abang is normal, I am sure he would be the smartest among all. Maknanya bila saya mendengarkan ni, saya sangat setuju sebab kebanyakan kawan-kawan saya yang punya anak istimewa, mereka katakan yang serupa, yang sama melihat kepada perkembangan mereka, individu ataupun anak istimewa tersebut. Dr. Ahmad Idham, apakah yang menjadikan itu menjadi satu kenyataan daripada doktor sendiri melihat kepada dari sudut bagaimana? Ya, sebab satu perkara yang kita boleh lihatlah kan, anak-anak istimewa ni diorang punya ketekunan, diorang punya kesungguhan dan ketekunan itu yang saya tak rasa anak-anak biasa pun ada. They can spend hours and hours pada satu benda yang diorang minat. Macam anak saya ni dia minat Lego. He can spend from morning sampai petang. Kalau dia nak buat satu Lego dia akan make sure sampai siap. So jadi if only dia boleh fokus begitu pada akademik dia, saya percaya dia akan excel to the highest order lah. Dan begitu juga saya lihat pada rakan-rakan dia lain. Kalau diorang nak fokus satu-satu perkara itu, diorang akan buat. Dan kalau you tengok daripada sudut kreativiti, seperti mana yang my friend tadi Puan Salmah cakap tadi, memang they are more talented sometimes. Kalau kita boleh identify, detect diorang punya talent tu, they can be much more better than anak-anak biasa ataupun student-student biasa ini. They can be more super talented because saya pernah tengok hasil-hasil kerja mereka, the paint work yang diorang pernah buat, kadang-kadang the calculation yang diorang pernah buat, luar biasa. Yes. Dr. Ahmad Idham, untuk yang terakhirnya pastinya nasihat daripada doktor sendiri, ada anak dan juga mempunyai pengalaman menguruskan, bukan sahaja itu mempunyai pengalaman dalam pelbagai lah mereka yang bersekolah di sekolah dengan isteri dan sebagainya. Apakah yang mungkin nasihat boleh dikatakan kepada ibu bapa yang sekarang ni mungkin sedang menghadapi situasi yang sama, ingin meningkatkan semangat mereka menjaga anak-anak istimewa? Silakan. Saya terus terang saya cakaplah, perkara pertama yang ibu bapa di luar sana perlu ada ialah tidak malu. Hilangkan malu. Kerana saya berdepan dengan, saya dah 5 tahun lebih ada sekolah dengan isteri saya, perkara pertama yang kita hadapi challenges ialah malu. Jadi saya rasa hari ini kerajaan dan juga kita semua telah bagi banyak benefit, banyak facilities yang ada. Tidak perlu lagi malu. In fact, infrastruktur kita pun ke arah OKU friendly. In fact, kita punya di bawah YB Menteri saya pun, kita communication OKU pun kita nak jadi OKU friendly. So there's nothing to be shy atau tak perlu malu ke depan, kerana mereka juga berhak diberi kehidupan yang sama macam orang lain. Stigma masyarakat tu kita didik mereka. Saya tahu stigma masyarakat juga mainkan peranan dalam hal ini, tetapi kita harus kuat, parents harus kuat, kerana stigma masyarakat itu sentiasa akan ada. Kita harus tempuh dan didik mereka, insya-Allah. Itu dia. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Ahmad Idham. Sampaikan salam juga Ahmad Firdaus. Stay safe. Ahmad Firdaus. Dia kata Ahmad Firdaus stay safe. Yes. Stay safe, okey? Bye-bye. Okay. Okey, bye. Assalamualaikum. Itu dia. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Jaga diri ya.
Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Okey, baik. Itu dia Dr. Ahmad Idham. Anaknya berumur 21 tahun, Ahmad Firdaus Ahmad Idham. Komen sedikit, Puan Hajah, melihat kepada pendekatan mereka memberikan semangat yang tidak putus lagi. Sedikit secara ringkasnya. Mereka memang sangat bersungguh-sungguh sebab saya pernah pergi ke sekolah mereka dan mereka telah mempunyai satu pendekatan yang baik untuk pendidikan bagi murid-murid anak-anak berkeperluan khas ini. Dan Itu dia. memang betul lah stigma malu ibu bapa ni Perlu dihapuskan. perlu dihapuskan. Baik, Puan Hajah. Kita nak rehat seketika, Puan Hajah. Kembali selepas ini masih lagi bersama dengan Puan Hajah dan juga ada seorang lagi individu yang akan bersama dengan kita sebagai panel untuk memberi komen dan perhalusi menyantuni murid berkeperluan khas. Sekalinya seketika nanti. Hello, Doktor. Pastinya pelbagai inisiatif yang ingin dilakukan oleh pihak kerajaan dan telah pun dilakukan sebenarnya, seperti mana yang keadaan ini sebenarnya dah lebih kurang kepada friendly dan lebih bersifat memikirkan tentang kebolehan keupayaan mereka sebagai murid berkeperluan khas. Jadi apa yang kita ingin kongsikan di sini adalah bagaimana peranan masyarakat dan seperti tadi juga dikongsikan bagaimana peranan ibu bapa untuk tidak lagi berasakan malu dengan stigma masyarakat, mengakui dan membantu sebenarnya dalam masa yang sama anak-anak mereka supaya mendapatkan pendidikan yang baik dan yang tepat. Masih lagi bersama dengan Puan Hajah Salmah binti Jopri, merupakan pengarah bahagian pendidikan khas. Kali ini pula kita ingin mendapatkan sedikit pandangan daripada pakar psikologi iaitu Datin Dr. Mariani Matno. Secara maya sahaja kita dapat bawakan. InsyaAllah Datin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Puan Hajah Salmah juga bersama dengan kita di sini. Ya, Hello, Puan Doktor. Hajah. Ada alhamdulillah Datin. Okey, Datin Doktor, makin lama bila kita mendalami tentang perkara ini, semakin lama semakin kita tahu yang sebenarnya sedikit sebanyak ada cabaran yang berlaku dalam kalangan ibu bapa terutama sekali. Lebih-lebih lagi sekarang ini kaedah pembelajaran sudah pun bertukar daripada boleh berjumpa secara fizikal, kini hanyalah dapat dilakukan secara maya pada peringkat yang kita melalui fasa pandemik. Jadi komen daripada doktor sendiri melihat kepada keadaan itu, adaptasi yang dilakukan oleh murid MBK ini. Silakan. Okey, kalau kita lihat sekarang ini ya, kita dengar tadi Puan Hajah ada maklumkan tentang segala kemudahan-kemudahan itu kan. Kemudahan yang diperuntukkan untuk MBK itu memang sangat memuaskan ya. Memang sangat memuaskan. Dan sekarang ini pula kalau kita lihat dengan prasarana kemudahan yang ada, sistem pembelajaran pula telah berubah. Ya, daripada bersemuka kepada online. Tadi Hanim kata ada cabaran. Dia sebenarnya bukan ada cabaran tu ya. Banyak cabaran yang dihadapi oleh ABK, anak berkeperluan khas ataupun MBK, murid berkeperluan khas. Kalau tak percaya, tanyalah ibu bapa yang ada anak berkeperluan khas. Dan pada saya, ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas ini adalah golongan yang mempunyai kelasnya yang tersendiri. Ya. Dia perlu tahu bagaimana untuk melayani kerendah anaknya, sikap anaknya, dengan kata lain bagaimana untuk menyantuni anak-anak ini. Baik, saya sekarang ni kalau bila saya kata ibu bapa, saya berbincang daripada aspek mikronya. Ya. Tapi daripada aspek makronya pula, pihak pentadbir, kemudian policy maker, pembuat dasar seperti Puan Hajah juga ya, guru-guru juga mainkan peranan yang penting. Bila balik rumah, memang dia dengan ibu bapa. Tetapi kalau di sekolah, waktu bersemuka dulu ya, saya bawa juga daripada yang sebelum ini, waktu di sekolah guru juga mainkan peranan yang penting. Baik, saya pasti juga bahawa nisbah murid berkeperluan khas pada guru itu memang ditetapkan dengan begitu cantik sekali. Tapi kita perlu ingat juga bagaimana menyantuni MBK ini tertakluk kepada kesediaan diri sendiri guru, diri sendiri ibu bapa. Tadi Dr. Ahmad Idham sebut, tak boleh malu. Sebenarnya memang tak boleh malu, tak perlu malu.
kerana dia adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain daripada ibu bapa, masyarakat juga mainkan peranan yang penting kerana untuk mendidik ABK, anak berkeperluan khas ini, bukan seperti mendidik anak yang normal. Tetapi kalau anak berkeperluan khas ini bergaul bersama dengan anak yang normal, itu cantik sekali. Jadi dengan itu, masyarakat di luar sana yang mempunyai anak normal tidak perlu mempunyai satu stereotip yang mengatakan, kesian, oh dia macam tu. Oh, kalau kadang-kadang kita lihat, sebab kita lihat ya, anak berkeperluan khas ini, dia ada klasifikasi dia macam-macam ya Puan Hajah ya. Ada yang dikatakan Down syndrome, kerana autisma, masalah pembelajaran, kemudian mengikut kategori disleksia. Ya. Jadi macam-macam. Jadi cabaran itu memang ada, terutama pada ibu bapa, pada guru dan juga pada orang-orang seperti Puan Hajah sendiri. Baik, itu dia sedikit pandangan. Yang menariknya di sini, antara yang perkongsiannya adalah melihat kepada peranan masyarakat, ibu bapa dan juga guru. Tidak boleh ianya dilakukan oleh satu pihak sahaja. Setiap pihak memainkan peranan penting ya, Datin Doktor. Baik, Puan Hajah dan juga Doktor, kita sebenarnya ada satu soalan daripada rakan artis Amir Masdi kabarnya. Ayuh kita saksikan terlebih dahulu. Hello doktor, apakah peluang murid keperluan khas memasuki aliran perdana dan apakah kesannya? Okey, murid berkeperluan khas yang memasuki arus perdana. Apakah mungkin ada huraiannya tersendiri? Okey, terima kasih soalan ni. Okey. Saya ada sentuh juga tadi, tapi saya akan sentuhkan lagi sekali. Okey, silakan. Okey, murid-murid berkeperluan khas ini dia memang mempunyai peluang, macam kita kata ada 4 jenis kurikulum. Jadi pendidikan dia boleh ada 3 option pula dari segi pendidikan. Jadi program pendidikan inklusif, program pendidikan khas integrasi dan juga di sekolah pendidikan khas. Jadi dinyatakan tadi dia nak masuk dekat arus perdana kan, mainstream punya pendidikan boleh, tapi mereka perlu lihat dari segi keupayaan ya, dari segi keupayaan memang ada peluang sekiranya mereka berupaya untuk mengikuti mata pelajaran yang ada di bawah kurikulum kebangsaan itu. Dan untuk menduduki peperiksaan awam memang dibenarkan, tidak ada halangan langsung. Sekiranya mereka layak untuk di situlah setelah macam tadi kita katakan tapisan 3 bulan tu yang sebagainya. Tetapi saya melihat juga sekiranya tidak boleh, kita nasihatkan untuk dia mengambil kepada alternatif yang lain, yang kedua dan ketiga. Yang kedua, yang ketiga. Okay. Datin Doktor, mungkin sedikitlah perkongsiannya sebab adakah perbezaan dari sudut psikologi anak-anak ini apabila mereka dapat belajar bersama-sama dengan anak-anak normal dengan mereka belajar sesama sendiri, maknanya dalam golongan mereka juga. Adakah perbezaan penerimaan dari sudut psikologinya yang membezakan? Silakan. Ya. Memang ada persamaan psikologinya di sini ya. Sebelum anak itu masuk ke arus perdana, guru-guru atau ibu bapa harus pastikan bahawa anak-anak ini ada kesediaan mental, ada kesediaan fizikal, ada kesediaan emosi dan juga ada kesediaan sosial. Jadi di sinilah guru itu membantu. Baik, kalau dari aspek psikologinya, bila ABK, anak berkeperluan khas dengan anak normal ini dikatakan belajar bersama, sedikit sebanyak ABK ini akan melihat contoh-contoh teladan yang dilakukan oleh anak-anak normal. Dan di sini sebenarnya anak-anak berkeperluan khas ini akan belajar sedikit sebanyak daripada anak-anak normal, terutama daripada aspek pengurusan diri, ya, kawalan emosi dan juga daripada aspek perkembangan bahasa juga dia boleh mendengar. Itu kalau dia tidak ada orang kata tidak ada masalah dalam keupayaan mendengar. Jadi dia boleh mendengar bahasa-bahasa yang diucapkan. Kerana kalau dia sama sendiri pun tidak ada masalah. Tetapi bonusnya ialah bila dia bergaul dengan anak-anak normal ini, proses pembelajarannya ada lebih sedikit. Tetapi dengan syarat kesediaannya ada. Itu dia sedikit komen tentang bagaimana dari sudut psikologinya kan penerimaan anak istimewa ni apabila berada bersama dengan anak normal. Okey, kita nak bersama dengan Puan Hajah dan juga Datin Doktor. Kini kita ingin bersama dengan Muhammad Hadif Hawarizmi bin Syamsul, juga merupakan murid berkeperluan khas, ditemani oleh ibunya Nur Azila Rasti, kini berada di talian melalui panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Hadif.
Hadif, dengar tak? Ya. Hadif, Ya, okey, kita dengar. nak mulakan soalan ni dengan Hadif dululah. Sebab Hadif ni akan menduduki SPM kan? Ya. Macam Ya, mana saya. sekarang ni persiapan Hadif? Apa yang Hadif rasakan di saat ini kerana esok merupakan hari yang istimewa buat semua yang akan menduduki peperiksaan SPM. Silakan Hadif. Boleh. Persediaan Hadif. Macam mana Persediaan sekarang saya, ni? persediaan saya ialah saya membuat ulang kaji dan mengikuti kelas-kelas online yang telah diaturkan oleh mak saya, iaitu secara one to one coaching dalam bidang yang saya akan ambil pada SPM yang menjelang nanti. Okey, SPM untuk kali ni mata pelajaran apa yang selain daripada mata pelajaran asas tu? Hadif ambil mata pelajaran apa lagi? Subjek apa? Perniagaan. Okey, jadi sepatutnya tahun ini kan SPM 2021 maknanya sekarang ini sedang menjalani fasa yang mempelajari lah. Betul. Okey, adakah Puan Azila juga mendengarkan saya sekarang ini? Puan Azila, bagaimana sekarang keadaannya melihat kepada aturan mereka yang akan menduduki peperiksaan penting pada tahun ini dan Puan Azila juga perlulah menyelesaikan segala urusan di rumah kan, segalanya berlaku di rumah sekarang ini. Mungkin boleh berikan komen sedikit. Sebenarnya untuk kalau kanak-kanak normal mungkin biasalah, tapi untuk Hadif, anak yang berkeperluan khas, kita memang struggle sikit lah sebab kita kena pastikan emosi dia tak terganggu dalam dia menjalani kelas-kelas online dia. Sebab Hadif ni dia dyslexia, dia ada masalah short term memory. Dia memang macam Dr. Ahmad Ilham kata, dia seorang yang tekun. Kalau kita tengok, dia memang rajin. Kalau kelas pagi 7.30, dia memang dah ada depan PC. Tapi dia ada masalah lupa. Jadi dugaan untuk dia lah. Jadi bila tak pergi sekolah ni, dia frust lah sikit sebab dia tak boleh tanya cikgu, dia tak boleh berbincang dengan kawan-kawan. Jadi saya aturkan dia kelas online one to one coaching, maknanya ada guru yang kita ambil untuk bagi dia faham untuk dia belajar lah. Okey, dan difahamkan juga antara aktiviti yang dilakukan adalah Hadif merupakan tali merah taekwondo ya. Tali pinggang taekwondo. Dah sampai ke tahap itu dan itu juga dikabarkan adalah antara aktiviti yang dapat membantu kepekaannya dan juga bagaimana untuk lebih teliti dalam menguruskan step dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan pendekatan itu. Hadif ni dia ada inferiority problem sebenarnya. Dia ada masalah rendah diri. Jadi macam mana cara kita nak tackle dia, kita hantar dia pergi kelas taekwondo. Maknanya dia suka untuk mengingat step sebenarnya. Tapi dia challenge diri dia. Alhamdulillah sebenarnya kalau tak PKP ni sebenarnya dia dah duduk senior upgrading untuk POMS lah. Untuk dia punya tali pinggang merah hitam sebenarnya. Okey, Hadif sekarang ni macam mana, berapa hari sebab sekarang ni fasa ialah kita tahu kan pandemik dan tidak boleh secara bersemuka. Kelas taekwondo tu macam mana dilakukan? Kelas taekwondo pun online. Online juga? Kelas taekwondo pun online. Setiap hujung minggu dia akan ada kelas taekwondo dia. Memang akan bergegar lah rumah ni. Sebab dia meloncat semua dekat dalam bilik. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Puan Azila Razdi. Hadif, terima kasih Hadif. Jaga diri, okey? Okay, Assalamualaikum. Itu dia Muhammad Hadif Khawarizmi. Sedap namanya, bin Samsul. Itu merupakan salah seorang MBK yang berkongsi dengan kita bagaimana keadaannya, Puan Hajar. Mereka ada aktiviti tersendiri. Puan Hajar masih lagi akan bersama dengan kita. Ingin rehat seketika, kembali selepas ini dalam Hello Doktor seketika nanti. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kita membawakan topik, dah ramai panel yang bersama dengan kita sebentar tadi di awal siaran tadi bercerita tentang bagaimana menyantuni MBK ataupun murid berkeperluan khas ini. Sebelum kita teruskan untuk segmen yang terakhir ni, kita ingin kongsikan seperti biasa status COVID-19 yang terbaru di Malaysia. Ini amat penting untuk kita tahu. Kes baharu 3,297 kes baharu. Kes sembuh juga agak
tinggi pada hari ini 4,456 dan kes kematian yang dicatatkan pada hari ini mencatatkan hanya satu angka 5 kematian. Jumlah kes aktif 33,304. Begitu juga dengan menjadikan jumlah kes keseluruhan 283,569 kes. Itu merupakan status terkini COVID-19 di Malaysia. Seperti biasa, kawalan kendiri anda, jaga SOP walaupun hari ini merupakan hari pertama untuk pendaratan vaksin COVID-19 di Malaysia, tetapi kita masih lagi vaksin utama adalah SOP dan juga kawalan kendiri kita. Okey, sentiasa ingat. Okey, kita teruskan pada hari ini menyantuni murid berkeperluan khas. Masih lagi bersama dengan saya Puan Hajah Salmah binti Jopri yang kini berada bersama dengan kami di studio Hello Doktor, dan begitu juga di talian sekarang ini Datin Dr. Mariani. Datin, okey ya, masih lagi bersama dengan kami ya. Okey, mungkin Puan Hajah sedikit komen sebab kita bila melihat kepada secara keseluruhan ni betapa pentingnya guru-guru, ibu bapa dan juga masyarakat untuk memainkan peranan tersendiri. Sekarang ini melihat kepada komitmen yang ditunjukkan oleh setiap pihak. Mungkin Puan Hajah, bagaimana, apakah komen secara peribadinya melihat kepada peranan mereka dan juga komitmen yang diberikan? Okey, dari segi Kementerian Pendidikan ni memang dah tentulah memang kita memang very committed tentang untuk menangani atau menyantuni keperluan murid berkeperluan khas ini. Dan pada masa ini juga sebagaimana saya maklumkan tadi bahawa kita mempunyai Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas, di mana di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas ini kita mempunyai pegawai bidang khusus. Kita ada audiologist, speech therapist, educational psychologist, and clinical psychologist dan beberapa lagi yang mana mereka ini walaupun pada waktu pandemik ini kita katakan masih lagi melaksanakan tugas-tugas mereka sebagaimana tadi ada disentuh sedikit oleh Dr. Ahmad Idham juga. Jadi mereka ini walaupun dia tidak boleh secara dulu kalau boleh dilakukan proses contoh intervensi dan juga rehabilitasi oleh kumpulan pegawai kita ini secara berkelompok, tetapi sekarang mereka mungkin secara one to one dan juga secara individu dan sebagainya dan melalui telefon sebab kita banyak terima panggilan daripada ibu bapa yang memohon bantuan daripada kementerian untuk melihat bagaimana nak menyantuni anak-anak ini di rumah. Sebab kadang-kadang anak di rumah dia ada bila dia draw tantrum dan sebagainya kan. Jadi kita sentiasa memberi bantuan kepada mereka pegawai-pegawai kita ini dan pada masa yang sama kita juga memberi kepada home pack. Home pack ini adalah satu bentuk yang mana mereka boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk anak-anak ini supaya tidak merasa bosan di rumah dan sebagainya. Dan kalau misalnya mereka tak boleh datang untuk ke tempat kita, kita akan hantar. Kita akan hantar. Contoh, guru-guru kita hantar buku ke rumah. Mereka menggunakan kenderaan sekolah dan sebagainya. Pada masa yang sama juga kita melihat bahawa ramai sekarang kesedaran dari segi NGO juga ramai telah bekerjasama dengan kita dan sebagainya untuk membantu memastikan murid-murid ini mendapat pendidikan walaupun dalam tempoh PDPR, dan kita tengok kegigihan guru kita sebagaimana tadi kata ada sukar. Jadi pada waktu pagi sehingga ada guru setiap pagi dia dah ada satu rutin pula tiap-tiap pagi dia mesti kejut murid dia. Kejut telefon? Telefon. Dan kalau telefon untuk dia belajar tiap-tiap hari memang dah ada. Cikgu tak pernah komplain tau. Dia tak pernah komplain. Cikgu rasa seronok pula. Dia kata kadang-kadang geli hatilah bila dengan kelihatannya dan mereka nak pakai baju sekolah walaupun di rumah sebab dia nak rasa suasana sekolah tu. Yelah. Dia pakai baju sekolah dan ada isu pernah awal dulu. Ada yang macam terlalu rindu katnya. Cikgu pun menangis, budak pun menangis. Kita pun macam memang dia punya bonding tu memang sangat rapat. Jadi mereka sangat rapat. Perkara ini tapi ibu bapa memang memberi kerjasama yang baik. Kita faham ibu bapa juga kita tak boleh nak serahkan budak-budak pada ibu bapa. Betul. Dari segi pengetahuan, tetapi sentiasa ada bantuan daripada kita untuk membantu ibu bapa mengajar macam cara untuk mengajar secara ringkaslah, dan ringan. Betul. Datin, bila kita cerita tentang peranan ibu bapa ni, ianya boleh dikatakan segalanya bermula dari rumah kan? Pada pendapat Datin sendiri, betul. apakah mungkin yang boleh dilakukan oleh ibu bapa yang berada di rumah untuk mengawal? Kadang-kadang kita ambil kondisi bukan untuk menyelesaikan anak istimewa seorang sahaja, tetapi harus menguruskan anak-anak yang lain di samping kerja hakiki dan sebagainya. Mungkin pendapat Datin sendiri, apakah yang terbaik dilakukan setakat ini untuk pengetahuan ibu bapa? Silakan. Nim. Terima kasih Nim. Baik, kalau kita lihat ibu bapa yang memang telah dikurniakan anak, mereka mempunyai tanggungjawab yang sangat berat Dan tanggungjawab ini patut dibawa bersama dengan kemahiran keibubapaan yang sesuai dengan setiap anak itu
kalau ada 4 orang anak, katakanlah 3 itu anak normal dan seorang itu anak berkeperluan khas ABK, maka di sini layanannya, orang kata cara berurus dengan anak-anak ini berbeza. Jadi di sini ibu atau bapa itu sendiri. Dia bukan, kalau kita kata ibu bapa, mungkin ibu kata bapa lah, mungkin bapa kata ibu lah. Tapi di sini saya tekankan ibu dan bapa. Dua-dua mainkan peranan yang penting. Kita tak boleh kata, oh dia sesuai dengan ibu saja, dia sesuai dengan bapa saja. Tidak, ya. Kerana anak-anak yang berkeperluan khas ini memerlukan perhatian. Perhatian ini bukan dari segi orang kata nak menagih kasih sayang juga, tetapi daripada segi apa yang perlu dibuat. Sebab di sini saya ingin tekankan, kalau kita selalu guna one size doesn't fit all, tapi saya gunakan one colour doesn't fit all. Jadi kita ibu bapa yang normal ini perlulah bertindak jauh lebih bijaksana lagi untuk menyantuni anak-anak ini. Begitu juga dengan komuniti di luar sana, komuniti pendidikan, komuniti masyarakat. Dan yang paling penting, saya setuju dengan apa yang Dr. Ahmad Idham kata tadi, iaitu ibu bapa, ibu dan bapa ataupun ayah dan mak tak boleh malu. Bila ada perasaan yang tidak malu itu, pada saya dia akan berlangsung dengan begitu baik, begitu tenang. Jadi anak pun lihatlah bagaimana kegigihan ibu dan bapa itu sendiri juga. Begitu juga dengan ibu bapa, perlu bekerjasama dengan yang membuat kerjasama yang baik dengan guru. Kerana guru juga memberikan ilmu pengetahuan daripada aspek subjek-subjek yang perlu dipelajari oleh anak ini. Pastikan anak ini bersedia daripada segi fizikal, emosi, mental, dan anak ini pandai juga untuk melakukan pengurusan diri sendiri. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak. Satu buah fikiran, pandangan yang cukup boleh dijadikan sebagai panduan ibu bapa juga. Secara ringkasnya untuk pengakhiran kita, mungkin komen sedikit daripada Puan Hajah sendiri. Bagaimana yang terbaik untuk dilakukan untuk menghapuskan stigma masyarakat tentang murid berkeperluan khas ni? Begitu juga ibu bapa tidak boleh malu. Secara ringkasnya. Okey, secara ringkasnya untuk mengubah paradigm ibu bapa dan masyarakat, perlu ada banyak sebar luas program-program sebegini, program yang sangat baik. Dan juga dari segi kerjasama antara semua pihak, semua pihak ibu bapa, masyarakat dan mereka yang mempunyai kemahiran juga patut bekerjasama dan menggembling. Dan Kementerian Pendidikan tidak akan terus berhenti dan terus berusaha untuk memastikan kemenjadian murid berkeperluan khas ini pada tahap yang cemerlang. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Hajah Salma binti Jopri dan juga Datin Dr. Mariani bersama dengan kita dalam Hello Doktor. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada kesempatan dan topik yang lain lagi kita jumpa minggu hadapan. Okey? Terima kasih Puan Hajah. Terima kasih Datin Doktor. Itu dia. Terima kasih juga kepada anda semua menyaksikan kami dalam Hello Doktor. Minggu depan topik kita cukup menarik tentang kesihatan kulit kepala dan juga rambut. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum.